khabar kepada semua penonton di channel kita dan seram yang aku hormati? Juga tak lupa kepada semua penggemar kisah-kisah seram di saluran YouTube. Kali ini aku ingin kongsikan sebuah kisah berkaitan dengan pengalaman aku ketika aku belajar dahulu. Kisah ini berlaku pada ketika itu, aku adalah seorang pelajar tahun 3 sarjana muda ekonomi di sebuah universiti pada tahun 2009. Untuk pengetahuan penonton semua, aku dipanggil mesra sebagai Ali di kalangan rakan-rakanku semua pada ketika itu. Sebelum ini, semasa aku di tahun kedua pengajian, aku telah pun menginap di luar kampus. Aku telah menyewa sebuah rumah yang berhampiran dengan tempat pengajian. Bagi tahun ketiga pula, disebabkan aku mula terlibat di dalam beberapa acara sukan olahraga bagi pihak universiti, aku telah pun ditawarkan sebuah bilik asrama. Ia adalah untuk membolehkan aku menumpukan kepada latihan olahraga yang akan diaturkan pada tahun itu. Di bilik inilah pengalaman seram aku bermula. Anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata sahaja. Jadi pada satu hari yang telah aku rancang, aku datang membawa barang-barangku ke bilik itu kira-kira dalam pukul 6 petang. Niatku adalah untuk meletakkan barang-barangku dan cuba bermalam di situ pada malam itu. Semasa aku masuk ke dalam bilik itu, aku lihat terdapat teman sebilik aku sedang duduk di mejanya dan sedang mentelaah pelajaran. Aku rasa sungguh gembira dapat bertemu rakan sebilikku yang baru itu. Aku pun terus menyapanya dan cuba memperkenalkan diriku. Cuma aku berasa sungguh pelik bila teman sebilikku ini hanya menjeling sahaja dan tidak beberapa endah dengan kehadiran aku. Seolah-olah kehadiran aku ini sepertinya tidak dipedulikan olehnya. Dalam aku mengemas itu, aku berulang kali bertanyakan nama teman sebilikku itu. Akhirnya dia pun memberitahuku yang namanya adalah Atikah. Seterusnya, aku cuba menyesuaikan diri dengan bilik dan perangai teman sebilikku itu pada malam itu. Aku abaikan dahulu sikapnya yang seperti acuh tak acuh terhadap kehadiran aku. Lalu aku pun dengan segera mengeluarkan buku dan barang-barangku untuk disusun ke meja dan rak yang disediakan. Sesudah aku selesai mengemas, aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 7 suku malam. Memandangkan aku tidak boleh solat dalam minggu itu, aku bercadang untuk turun ke kafe untuk makan malam. Aku cuba mempelawa Atikah ke kafe sekali, aku kira boleh juga dia tunjuk-tunjukkan makanan yang sedap yang dijual di situ dan kemudahan disediakan oleh pihak kolej. Namun begitu, Atikah mengelengkan kepalanya dengan perlahan yang bermaksud dia tidak mahu ikut sekali. Jadi aku pun terus turun ke bawah dan menuju ke kafe tersebut untuk makan malam. Di kafe aku hanya boleh termenung sahaja di hadapan makanan mengenangkan sikap Atikah tadi. Mungkinkah dia ada masalah peribadi? Atau dia memang sibuk untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang? Aduh, bosan juga kalau berterusan nak menghadap macam ini. Tapi sebagai orang baru di bilik itu, seloknya biarlah aku bersabar dengan menghormati privasi dan sikapnya itu dahulu. Selepas selesai makan malam, aku balik ke bilik semula. Di mana aku lihat Atikah masih lagi meneruskan pembelajarannya di meja seperti tadi juga. Tekunnya bisik hatiku. Jadi aku pun duduk di mejaku sambil berfikir seketika. Setelah aku menjadi bosan, aku mengambil keputusan untuk mandi sahaja dan kalau tiada apa-apa lagi, mungkin aku akan terus tidur selepas itu.
Setelah aku mandi, aku mengemas-ngemas almari baju aku dan kemudiannya aku terus melabuhkan badan ke katil. Aku sempat melihat Atikah masih sedang khusyuk sekali menelaah bukunya. Aku cuba memberanikan diri dengan menegur Atikah sekali lagi, ada peperiksaan kah esok? Atikah dengan tidak memalingkan mukanya tetapi memberi jawapan secara menganggukkan kepalanya sahaja. Dengan jawapan itu aku pun terus menyelubungkan selimut untuk cuba tidur. Segan pula nak minta Atikah tutup lampu memandangkan dia sedang belajar. Aku ni bukan tak nak belajar tapi aku memang jenis yang suka belajar last minute sahaja sebelum peperiksaan. Dalam pukul 3 pagi, aku tersedar yang bilik telah pun gelap. Aku cuba bangun dan duduk sambil memandang katil Atikah di sebelah. Dalam hati aku ingatkan kau ni robot. Rupanya tahu juga kau tidur ya. Kadangkala aku ngeri juga tengok cara Atikah ni belajar. Aku pun terus menyambung tidurku selepas itu. Pada keesokan harinya, apabila aku bangun pada waktu subuh, aku lihat katil Atikah telah pun kosong. Dalam hatiku, wah, memang top student budak ni. Tidur lewat tapi bangun awal ke tempat kuliah. Mungkin juga dia ada aktiviti college hari ini, bisikku. Selepas aku mandi dan bersiap-siap untuk ke kuliah, aku sempat melihat-lihat lagi katil dan meja Atikah, di mana kelihatan seolah-olah meja dan katilnya seperti tidak pernah diusik. Malah mejanya juga tidak diletakkan sebarang buku atau hiasan. Apabila aku pulang pada petang itu dari kuliah, aku masih ingat aku telah sampai ke bilik dalam pukul 4 petang. Ketika itu aku tidak melihat kelibat Atikah lagi. Mungkin dia belum pulang dari kuliahnya. Tapi melihatkan keadaan katil dan mejanya itu seperti tidak terusik untuk satu tempoh yang lama, aku amat sangsi dan mahu tahu keadaan sebenarnya. Semakin banyak yang aku terfikir dan hatiku mahu tahu siapakah Atikah ini. Jadi aku mesti buat sesuatu dan siasat malam ini, bisik hatiku. Memandangkan petang itu, aku juga tiada latihan olahraga. Jadi aku buat keputusan untuk mandi lebih awal dalam pukul 5:30 petang. Dalam benak fikiran aku mesti mengetahui pukul berapa Atikah akan tidur malam ini. Jadi aku berniat untuk mengintipnya dengan berpura-pura tidur di bilik nanti. Dari dalam bilik mandi lagi aku sudah terfikir dan berazam untuk melakukan siasatan tanpa diketahui oleh Atikah. Sewaktu aku masuk balik ke dalam bilik iaitu selepas mandi, aku lihat rakan sebilik aku sudah berada di meja belajarnya. Waktu itu sudah pukul 6 suku petang. Aku pelik melihat pakaian yang dipakai oleh Atikah adalah sama seperti semalam. Dalam hatiku takkan pakai baju semalam juga. Apa pun aku perlu bersabar dan akan cuba cari jawapannya malam ini. Petang itu, dengan segera aku turun ke kafe untuk makan malam. Sesudah itu, aku menyiapkan kerja rumahku secara lebih kurang sahaja. Aku kemudiannya membaca beberapa buku di atas katil agar Atikah tidak dapat mengecam tindakan aku selepas ini. Akhirnya dalam pukul 10 malam aku pun cepat-cepat berpura-pura tidur dengan menutup kepalaku dengan selimut. Hakikatnya aku sedang tunggu bila sebenarnya Atikah akan baring ke katil dan memadamkan lampu. Lama juga aku menunggu di bawah selimut, ada kalanya aku terlelap-lelap juga. Sampai juga masa yang ditunggu, aku rasa dalam pukul 2 pagi, aku terdengar Atikah mula bangun dari kerusi dan melangkah perlahan menuju ke katilnya.
Aku pada masa itu cepat berpura-pura memalingkan kedudukan kepalaku ke arah katil Atikah dalam keadaan tidur. Dengan membuka sedikit mata aku pun melihat Atikah telah pun baring ke atas katil dan menarik selimutnya ke badan. Takkan dia tak tutup lampu macam semalam? Bisik hatiku. Aduh, teruklah aku tidur dalam lampu hari ni. Aku cuba membuat tanggapanku sendiri. Tapi, ternyata tanggapanku salah sekali. Perkara yang berlaku selepas ini adalah satu perkara yang akan menjadi sesalanku di sepanjang aku berada di dalam bilik ini. Apa yang aku nampak seterusnya adalah Atikah merenung tajam ke arah suis lampu di dinding dari atas katilnya. Seram juga aku melihat renungannya itu. Kemudian dia mengangkat sedikit tinggi tangan kirinya sambil jari telunjuknya menghalakan ke arah suis lampu itu. Tiba-tiba jari telunjuk kirinya itu memanjang dan menuju ke suis lampu. Hujung jari itu memetik suis hingga membuat lampu terpadam. Ini membuatkan bilik kini menjadi gelap. Aku yang memerhatikan perkara itu terasa amat terkejut sekali. Ada kalanya aku rasakan semua ini bagaikan mimpi sahaja. Aku mula tersedar yang Atikah ini bukanlah manusia sebenarnya. Dengan tengkuk yang meremang dan badan yang mula menggigil, aku pun terus menutupkan mataku. Dengan harapan Atikah tidak perasan yang aku masih belum tidur lagi sebenarnya. Selepas itu, aku perasan Atikah memaling ke arah aku di dalam gelap itu. Aku dengan segera memejamkan mata aku dan mengharapkan Atikah tidak perasan. Tajam dan seram juga mata Atikah itu melihat aku tadi. Bila aku mengintai semula ke katil Atikah, aku lihat katilnya sudah kosong pula. Aku tak pasti bila Atikah bangun dari katil itu. Tiba-tiba aku terdengar suara Atikah dari meja belajarnya bersuara, "Dah tahu ke?" Ya Allah! Berderau darah jadinya, aku cuba nak bangun tapi kaki aku jadi kejang pula pada masa itu. Aku mula terasa yang diriku seolah-olah terperangkap dengan keadaan itu. Aku memang tak tahu nak buat apa lagi selain terus memejamkan mata sahaja dan berharap malam seram ini cepat-cepat berakhir. Rasa berpeluh dan menggigil terus sahaja aku rasakan. Dalam ketakutan itu, entah bila pula aku boleh terlelap tidur hingga keesokan paginya. Pada keesokan paginya, aku pun terjaga di katil. Dengan segera aku menarik nafas yang panjang sekali. Dalam pada itu, kelihatannya katil Atikah juga sudah pun kosong tanpa sebarang kesan seperti semalam. Aku amat bersyukur perkara malam tadi telah berakhir juga. Setelah itu, aku pun segera bangun dan perlu segera mencari maklumat berkaitan Atikah bagi merungkai perkara yang sebenar pada hari ini juga. Memandangkan hari itu, kuliah aku lewat sedikit. Aku cepat-cepat mandi dan segera ke bahagian pejabat pentadbiran kolej yang menguruskan penginapan pelajar di situ. Aku tunggu pejabat dibuka pada pukul 9 pagi dan meminta kerani di situ untuk menyemak siapakah rakan sebilikku yang bernama Atikah. Berdebar sekali aku menantikan jawapannya. Setelah kerani menyemak rekod di fail, ternyata bilik aku tiada pelajar lain yang didaftarkan selain aku sahaja. Ini menjadikan aku menjadi lebih terkejut lagi. Kerani itu berkata lagi, yang bilik itu selalu bertukar-tukar penghuninya. Mendengarkan perkara itu, aku pun terus membuat keputusan untuk berpindah semula ke rumah sewa aku sebelum ini dan meninggalkan bilik asramaku dengan segera. Aku segera menghubungi seorang rakan penyewa rumah sebelum ini yang bernama Zati dengan menggunakan telefon di pejabat pentadbiran itu.
Selepas kuliahku tamat pada pukul 2 petang, aku dan Zati pun sama-sama terus naik ke atas bilikku di tingkat 4 itu, dengan tujuan untuk mengambil semula barang-barangku. Kami perlu melakukannya dengan secepat yang boleh sebelum petang menjelang. Terasa trauma sekali bila aku memandang meja dan katil Atikah yang kosong di dalam bilik itu. Selesai sahaja aku mengemaskan semua barang-barang dalam tempoh sejam, aku pun terus membawa beg itu turun dan segera menaiki kereta Zati. Kami pun keluar dari kawasan blok asrama kolej aku. Aku berasa sungguh lega sekali apabila kereta yang kami naiki membelok keluar dari kawasan itu. Aku ceritakan peristiwa malam tadi ke Zati ketika perjalanan kami ke rumah sewaku sebelum ini. Sememang aku tak rela kembali lagi ke bilik asrama yang ditawarkan itu. Itulah kisah pengalamanku, di mana aku cuma mampu bertahan 2 malam sahaja di bilik asrama yang ditawarkan. Aku cuba juga mencari kisah di sebalik peristiwa seram ini. Apa yang aku dapati, rupanya bukan aku sahaja yang terkena dengan peristiwa malam tadi. Malah beberapa seniorku juga pernah mengalami perkara pelik yang sama apabila ditempatkan di asrama serupa. Cuma aku tak dapat pastikan mengapa bilik itu mempunyai gangguan yang seperti itu. Banyak khabar angin sahaja yang aku dengar tapi tak satu pun yang betul-betul padan dengan pengalamanku dengan Atikah. Itulah sahaja kisah dari pengalaman aku. Terima kasih semua kerana sudi mendengar kisah ini hingga ke hujungnya. Dah tahu ke?